Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fatilah bin Muhammad Nur, Pegawai Pendidikan Daerah Perak Tengah. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Azlan bin Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai Patni Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Daud bin Zainuddin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan. Yang berusaha Encik Muhammad Khairi bin Mat Said, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Tuan Haji W. Azizi bin Abdul Rahman, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Encik Baharudin bin Said, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha Encik Sabaruddin bin Osman, Yang Dipertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Perak Tengah. Yang berusaha Encik Zainal Anwar bin Haji Abdul Rashid, Yang Dipertua Majlis Guru Besar Daerah Perak Tengah. Yang berusaha Puan Fazilah binti Ani, Guru Besar SK Cangkat Lada 2, Pengerusi Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah Daerah Perak Tengah. Semua pengetua dan guru besar sekolah-sekolah daerah Perak Tengah yang dihormati warga pendidikan daerah Perak Tengah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ucap syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin limpah kasih dan rahmatnya, maka dipertemukan kita dalam majlis ilmu ceramah nuzul Al-Quran, yang mana penganjuran program ceramah ini adalah sebahagian daripada aktiviti program Ihya Ramadan peringkat daerah Perak Tengah bagi tahun 2022. Seterusnya, penganjuran majlis ceramah ini juga adalah dilaksanakan secara kolaboratif antara Unit Pendidikan Islam, Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Perak Tengah USTP dan SK Cangkat Lada 2 selaku panitia Pendidikan Islam Daerah Perak Tengah. Maafkan saya, selaku pengerusi panitia Pendidikan Islam Daerah Perak Tengah. Dan penganjuran program ini juga antara lain adalah bertujuan bagi usaha menyebarkan dakwah dan mengukuhkan jalinan usaha sama antara warga pendidik di peringkat daerah Perak Tengah, khususnya dalam pendidikan Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi kita ucapkan syukur kehadrat Ilahi atas rahmat, kasih dan sayangnya. Maka hari ini diberinya kita nikmat yang pelbagai, diberinya kita ruang dan peluang untuk kita meneruskan ibadah puasa di dalam satu bulan yang teramat istimewa, yang mana bulan yang Allah janjikan dengan pelbagai macam nikmat, yang mana Allah janjikan dengan pelbagai macam ganjaran, iaitulah bulan yang dicintai oleh para pecinta Allah, bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin para penonton sekalian, istimewanya Ramadan ini adalah kerana 3 perkara, iaitulah as-siyam, qiyam dan juga Al-Quranul Karim. 3 perkara ini yang menjadikan bulan Ramadan itu istimewa, yang mana tidak ada dan tidak berlaku pada bulan-bulan yang lain.
Yang pertamanya adalah asyam, iaitulah ibadah puasa. Hanya senyalah ibadah puasa itu difardukan dan diwajibkan ke atas seluruh umat Islam dengan syarat-syarat yang tertentu di dalam bulan Ramadan. Yang keduanya adalah qiyam, yakni solat, khususnya solat tarawih. Macam mana pandai pun kita, alim ke kita, tinggi macam mana makam kita sekalipun tuan-tuan, selesai sahaja madrasah Ramadan, keluar sahaja kita daripada bulan Ramadan kurang lebih 30 hari ini, maka tidak ada lagi yang dinamakan solat sunat tarawih. Dan yang ketiganya, yang mana menjadikan bulan Ramadan ini satu bulan yang teramat-amat istimewa, iaitulah diturunkan wahyu yang merupakan mukjizat kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang menjadi panduan hidup kita, pembimbing jiwa dan rohani kita, iaitulah diturunkan kitab Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian, antara peristiwa terbesar yang berlaku di dalam bulan Ramadan iaitulah penurunan Al-Quran, iaitu kita sebut saban tahun kita sambut, iaitu nuzul Al-Quranul Karim. Maka bertepatan dengan sambutan nuzul Al-Quran ini, hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan satu orang tetamu jemputan kita yang saya kira tidak asing lagi di kalangan, khususnya bagi kalangan warga kerja Jabatan Pendidikan Negeri Perak Darul Rizwan, iaitu Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Nur Azlan bin Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai PADNI Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak Darul Rizwan. Sebelum saya menyerahkan majlis, saya menjemput tetamu jemputan untuk berkongsi berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Suka untuk saya berkongsi memaklumkan beberapa makluman daripada pihak penganjur. Yang pertamanya, kepada murid-murid sekalian yang sedang menonton, selesai sahaja ceramah hari ini, ceramah kita nanti, pihak penganjur akan melaksanakan kuis nuzul Al-Quran secara atas talian. Link soalan tersebut boleh didapati di bahagian info ataupun deskripsi di channel YouTube dan juga Facebook Pekdis Perak Tengah. Dan kemudiannya, murid-murid diminta menjawab soalan kuis tersebut bermula sahaja selesai ceramah kita nanti sehingga jam 6.30 petang pada hari ini. Dan kepada murid yang bertuah akan dipilih oleh pihak penganjur untuk menerima sijil penghargaan dan hadiah sebagai tanda kenang-kenangan buat peserta yang masuk, yang menyertai kuis nuzul Al-Quran itu nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya, dengan penuh takzimnya, menjemput dan mempersilakan ahli panel kita yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nur Azlan bin Muhammad Nur untuk bersama-sama berkongsi dengan kita berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Tafaddal mashkura. Persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Wa tahiyyatul Islami salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis Al-Fadil Ustaz Muhammad Jundullah bin Kamarudin, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Cangkat Lada 2, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fathillah bin Muhammad Nur, Pegawai Pendidikan Daerah Perak Tengah, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Daud bin Zainuddin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan, yang berusaha Encik Muhammad Khairi bin Mat Said, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, yang berusaha Tuan Haji W. Azizi bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah, yang berusaha Encik Baharudin bin Syahid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid,
yang berusaha Encik Sabaruddin bin Osman, yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Perak Tengah, yang berusaha Encik Zainal Anwar bin Haji Abdul Rashid, yang berusaha yang di-Pertua Majlis Guru Besar Daerah Perak Tengah, yang berusaha Puan Fazilah binti Ani, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Cangkat Lada 2, yang merupakan pengerusi Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah bagi daerah Perak Tengah. Semua pengetua dan guru besar sekolah-sekolah daerah Perak Tengah, seterusnya seluruh warga pendidikan daerah Perak Tengah yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini, pada hari Jumaat 22 April bersamaan 20 Ramadan 1443 Hijrah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam satu majlis untuk memperingati satu peristiwa besar di dalam Islam, iaitu Nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kepimpinan pejabat pendidikan daerah Perak Tengah di atas kesudian untuk menjemput bagi memberikan sedikit input atau berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu yang berkaitan dengan peristiwa Nuzulul Quran ini, insya-Allah. Rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita berbicara tentang Nuzulul Quran, sudah tentu di sana terdapat beberapa ayat Al-Quran yang popular, yang sering disebut oleh para alim ulama yang berkaitan dengan Nuzulul Quran ini. Ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-185 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi setiap manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dengan yang salah. Ayat ini membuktikan bahawa Al-Quran itu telah berlaku penurunannya, nuzulnya pada bulan Ramadan, sebagaimana yang sedang kita berada sekarang ini. Seterusnya ayat Al-Quran yang kedua yang berkaitan dengan nuzulul Quran ialah daripada surah Al-Qadr ayat yang pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadr. Al-Quran di dalam ayat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penurunannya, nuzulnya berlaku pada malam Lailatul Qadr. Dan malam Lailatul Qadr itu merupakan salah satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malam ini berada di dalam bulan Ramadan. Seterusnya ayat yang ketiga daripada surah Ad-Dukhan, ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat, iaitu malam Lailatul Qadr. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran supaya hamba-hamba kami tidak ditimpa azab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ketiga-tiga ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita bahawa berlakunya peristiwa nuzulul Quran itu adalah pada bulan Ramadan, dan di satu malam daripada malam-malam bulan Ramadan
yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membicarakan tentang nuzulul Quran ini, seeloknya kita memperingati semula atau kita mengulang kaji semula tentang kitab Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan kitab Al-Quran? Mungkin di sebalik kesibukan yang kita ada di dalam kehidupan kita pada sekarang ini, kemungkinan kita sudah lupa perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mengulang kaji semula tentang kitab Al-Quran. Bermula dengan ta'rif Al-Quran itu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab Al-Wadih fi Ulumil Quran telah mentakrifkan Al-Quran itu dalam bahasa Arabnya, Al-Quranu huwa lafzul arabiyyul mu'jiz al-muha bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Wa huwa al-manqul bit-tawatur al-maktub fil mushaf al-muta'abbidu bi tilawati al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Yang bermaksud dalam bahasa kita, bahasa Melayu, Al-Quran merupakan lafaz dalam bahasa Arab yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran itu disampaikan atau diturunkan atau dipindahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sehinggalah kepada kita sekarang ini bitawatur, dengan sifat tawatur. Tawatur ini mustahil untuk berlaku penipuan sepanjang Al-Quran itu disampaikan atau dipindahkan. Al-maktub fil mushaf, kalau pada zaman sekarang ini ditulis di dalam mushaf ataupun naskah al-muta'abbidu bitilawati, yang apabila kita membacanya dianggap ibadah dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah wal makhtum dan diakhiri bi suratin Nas dengan surah An-Nas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maksud kitab suci kita, iaitu kitab Al-Quran. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita bicarakan juga tentang latar belakang kitab Al-Quran sebagai ulang kaji kita berkaitan dengan kitab Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, akidah kita sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan Al-Quran. Apakah akidah kita tentang Al-Quran? Kita mesti berakidah bahawa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang bersifat qadim. Al-Quran, kita mesti beriman bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu ialah kalam Allah yang bersifat qadim, sejak azali. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa ciri Al-Quran sebagai kitab suci. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab suci kerana Al-Quran itu suci daripada campur tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88 telah memperihalkan tentang ketidakmampuan manusia untuk campur tangan di dalam kitab suci Al-Quran, bahkan untuk mencipta atau meniru Al-Quran itu mereka tidak akan mampu. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad,
sekiranya berkumpul manusia dan jin untuk mencipta atau membawa datang atau menghasilkan ayat-ayat seperti ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan walau sepetung ayat sekalipun. Walau kana ba'duhum li ba'din, walaupun mereka itu cuba untuk menghasilkan ayat Al-Quran itu secara berkumpul di antara satu sama lain. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai kitab suci ialah kerana Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan terpelihara dari sebarang penyelewengan dan terpelihara daripada sebarang campur tangan manusia seperti yang kita sebut tadi. Seterusnya, Al-Quran sebagai kitab suci kerana semua pengajaran yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ia adalah sesuai dengan fitrah manusia. Segala apa yang ada di dalam Al-Quran, kita perlu beriman. Sangat sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satu pun, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini untuk kita sebagai manusia. Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui fitrah kemampuan kita. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Quranul Karim. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Al-Quran sebagai kitab suci ialah kerana isi kandungan Al-Quran tidak bertentangan di antara satu sama lain. Bahkan ayat-ayat suci Al-Quran saling menyokong di antara satu sama lain. Ini kehebatan dan mukjizat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Seterusnya, Al-Quran sebagai kitab suci. Tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa Al-Quran itu dijaga kesuciannya, kita perlu membaca Al-Quran itu mengikut hukum tajwid yang betul, serta menjaga sifat dan makhraj, tempat keluar hurufnya. Ini tanggungjawab kita untuk untuk memastikan bahawa Al-Quran itu kekal sebagai kitab suci. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai kitab suci, ciri yang keenam ialah isi kandungannya hendaklah kita fahami dan amalkan. Ini tanggungjawab kita kepada Al-Quran sebagai kitab suci. Kita perlu faham, kita perlu baca, kita perlu faham dan seterusnya kita mengamalkan segala pengajaran yang ada di dalam Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Akhirnya, Al-Quran sebagai kitab suci menunjukkan bahawa Al-Quran ini suci, kitab yang paling suci apabila kita sebagai Muslim, apabila kita hendak menyentuh Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita untuk mensucikan diri terlebih dahulu dengan berwuduk. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, so itulah 7 ciri Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membicarakan nuzulul Quran juga, sudah tentu kita ingin memahami apakah maksud nuzul Al-Quran itu sendiri. Nuzul dalam bahasa Arab bermaksud daripada perkataan nazala ialah turun. Maksud secara istilahnya bagi istilah nuzul Al-Quran ialah pemberitahuan atau penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan lafaz-lafaz hakiki dalam bahasa Arab yang diturunkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Secara tuntasnya ialah nuzul Al-Quran bermaksud pemindahan wahyu Allah iaitu Al-Quran
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz hakiki, secara wahyu, secara benar, secara wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bila kita membicarakan nuzulul Quran juga, ialah kita perlu tahu peringkat-peringkat penurunan Al-Quran itu atau peringkat-peringkat nuzulul Quran. Nuzulul Quran ada dua peringkat yang besar. Yang pertama ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus. Yang kedua, turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Al-Quran turun secara sekaligus daripada Allah Subhanahu wa taala ke satu tempat yang perlu kita imani kewujudannya, iaitu Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan ia adalah Quran yang mulia yang berada di Lauh Mahfuz. Seterusnya, Al-Quran diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke satu tempat di langit dunia, iaitu Baitul Izzah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua tempat ini, Lauh Mahfuz dan Baitul Izzah, termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat yang perlu kita imani. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran secara sekaligus pada peringkat pertamanya ke Lauh Mahfuz, disimpan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan secara sekaligus juga ke Baitul Izzah di langit dunia. Peringkat yang kedua bagi penurunan Al-Quran ini, nuzul Al-Quran ini, ialah secara beransur-ansur. Daripada Baitul Izzah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu, telah menerima penurunan Al-Quran ini melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam selama 23 tahun. 13 tahun ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, dan 10 tahun ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Proses penurunan Al-Quran atau nuzulul Quran ini daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, secara beransur-ansur berlaku selama 23 tahun. Dan sudah tentu pembawa wahyu Al-Quran ini ialah malaikat Jibril alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita tertanya-tanya, apakah tarikh sebenar nuzul Al-Quran ini berlaku? Di sana terdapat pelbagai pandangan di kalangan ulama-ulama ulumul Quran ataupun ulama-ulama tarikh ataupun ulama-ulama Al-Quran berkaitan dengan tarikh sebenar penurunan Al-Quran. Yang pasti, penurunan Al-Quran itu berlaku 13 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Pandangan yang pertama oleh Syekh Al-Khudari dalam kitabnya Muhadarat Tarikh Al-Umam Al-Islamiyah, beliau mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan mengikut pandangan-pandangan dan kajian yang dilaksanakan, yang dibuat oleh beliau. Manakala Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum pula telah mencatatkan 3 tarikh berkaitan dengan nuzul Al-Quran ini. Tarikh yang pertama ialah 7 Ramadan. Tarikh yang kedua ialah 18 Ramadan. Dan tarikh yang ketiga ialah pada 21 Ramadan. Dan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri telah mentarjihkan, telah memilih tarikh 21 Ramadan sebagai pendapat yang rajih pada pandangan beliau. Manakala di sana terdapat satu pandangan lagi, iaitu turunnya Al-Quran
pada tarikh tanggal 24 Ramadan. Pandangan ini bersandarkan kepada satu hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Maula Bani Hashim. Maksud hadis ini ialah berkata Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Maula Bani Hashim memberitakan kepada saya, yakni Imam Ahmad katanya, Imran Abu Al-Awwam memberitakan kepada Qatadah daripada Abi Malih daripada Wathilah bin Al-Asqa' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat pula diturunkan pada 6 Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, pada tanggal 24 Ramadan. Hadis ini diiktiraf sebagai hasan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Ahmad Syakir telah mengatakan bahawa hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini turut disokong oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Hafiz Ibn Katsir. Rakan-rakan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada perbincangan berkaitan dengan tarikh-tarikh sebenar nuzulul Quran ini, sudah tentu kita dapati di sana beberapa tarikh yang telah diperbincangkan, yang telah dihuraikan oleh para ulama. Di sana tarikh yang paling dekat, paling sahih, paling rajih ialah bersandarkan kepada hadis yang dibaca tadi, iaitu 24 Ramadan. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membicarakan tentang penurunan wahyu daripada Allah, satu perkara yang kita dapati, iaitu penurunan wahyu ini permulaannya berlaku pada bulan Ramadan. Hebatnya bulan Ramadan ini sebagai bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menurunkan wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para anbiya dan para rasul. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah perbincangan berkaitan dengan tarikh nuzulul Quran. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sedikit ulang kaji berkaitan dengan cara Jibril atau Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cara bagaimana Jibril menyampaikan Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Ada ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa asal Jibril alaihissalam, seperti mana ketika Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jibril juga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran dalam bentuk rupa seorang lelaki. Dalam satu hadis yang sangat panjang tentang Islam, iman dan ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda berkaitan dengan kehadiran Jibril alaihi salam dalam rupa bentuk seorang lelaki. Secara ringkasnya hadis tersebut berbunyi mafhumnya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya, sedang kami duduk dalam majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul dalam majlis itu seorang lelaki yang berpakaian serba putih. Inilah Jibril dalam bentuk seorang lelaki hadir bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki yang berpakaian serba putih, berambut terlalu hitam. Tiada kesan bahawa ia seorang musafir dan tiada antara kami yang mengenalinya, yakni para sahabat tidak mengenalinya. Lalu dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menjawab pertanyaan tersebut, "Islam itu ialah hendaklah kamu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu untuk mengerjakannya." Lelaki itu berkata lagi, iaitu Jibril alaihissalam, "Benar katamu." Melihat perkara tersebut, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kehairanan. Beliau berkata, "Kami merasa hairan kepada tingkah laku lelaki itu. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya." Lelaki itu, yakni Jibril alaihissalam, telah berkata lagi, "Khabarkanlah kepadaku tentang iman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menjawab persoalan itu, pertanyaan tersebut, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat. Dan hendaklah kamu beriman kepada qada dan qadar Allah yang baik dan yang buruk." Lelaki itu, yakni Jibril, telah berkata, "Benar katamu." Seterusnya lelaki itu, Jibril, telah berkata lagi, "Khabarkan kepadaku tentang ihsan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menjawab, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu." Lelaki itu berkata lagi, "Khabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Lelaki itu berkata lagi, yakni Jibril, "Khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, apabila engkau melihat orang tidak berkasut, tidak berpakaian, atau pengembala kambing berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi." Kemudian lelaki itu telah beredar keluar daripada majlis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat dan kepada Sayyidina Umar alaihi salam, "Tahukah kamu wahai Umar, siapakah orang yang menyoal tadi?" Maka Umar telah menjawab, "Allah dan Rasul jua yang mengetahuinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah Jibril yang telah mendatangi aku untuk mengajar kepada kamu pelajaran tentang diri kamu, iaitu tentang hakikat Islam, iman dan ihsan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seterusnya, Jibril juga menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bunyi loceng. Bagaimana keadaannya, wallahu taala a'lam bissawab, tetapi pernah diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahawa inilah cara penyampaian Al-Quran oleh Jibril yang paling berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Sehingga ketika Rasulullah menerima dengan cara ini, muka Rasulullah akan berubah menjadi merah. Kemudian Rasulullah akan dilihat berpeluh-peluh, menahan kesakitan. Inilah satu cara yang diturunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, cara yang ketiga ialah melalui mimpi yang benar. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpikan itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Al-Quran juga disampaikan oleh malaikat Jibril terus ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara cara-cara Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya ada beberapa lagi istilah yang berkaitan dengan nuzulul Quran ini ataupun Al-Quran itu sendiri yang seeloknya kita ulang kaji juga pada hari ini. Yang seterusnya ialah istilah asbabun nuzul. Apa makna asbabun nuzul? Asbabun nuzul ialah merupakan peristiwa atau persoalan yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat untuk menerangkan peristiwa dan hukumnya. Maksudnya, ada di kalangan ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai latar belakang kenapakah ianya diturunkan. Sudah tentu latar belakang ini
memberikan penjelasan dan keterangan yang lebih untuk kita memahami hasrat atau maksud ayat-ayat Al-Quran tersebut. Seterusnya istilah Makkiyah dan Madaniyah. Istilah Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan, yang dinuzulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, walaupun bukan berlaku di Makkah. Makkiyah ini dinisbahkan kepada Makkah, tetapi ayat-ayat yang diturunkan daripada kategori ayat Makkiyah ini ialah diturunkan sebelum hijrah walaupun bukan di Makkah. Mengikut pandangan ulama, terdapat 86 surah yang berkaitan dengan ayat Makkiyah ini. Ayat-ayat ini menerangkan, menjelaskan tentang akidah dan akhlak serta kisah-kisah umat terdahulu. Dan ayat ini dilihat merupakan ayat-ayat yang pendek-pendek di dalam Al-Quranul Karim. Seterusnya Madaniyah, istilah Madaniyah. Madaniyah dinisbahkan kepada Madinah Al-Munawwarah, adalah merupakan sekelompok ayat yang diturunkan selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, walaupun bukan diturunkan di Madinah. Terdapat mengikut ulama 28 surah yang berkaitan dengan surah Madaniyah ataupun ayat-ayat Madaniyah ini. Ayat-ayat Madaniyah menerangkan pendetailan tentang hukum-hukum syariat Islam yang sekarang ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan juga diceritakan tentang kisah-kisah golongan munafik dan beberapa perkara lain yang berkaitan dengan cara kita mengurus kehidupan kita ini di atas dunia ini mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat surah Madaniyah ini merupakan ayat-ayat, kalau kita lihat, ayat-ayat yang panjang-panjang yang berada pada surah yang panjang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat juga berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu ditulis setelah Al-Quran itu diturunkan dalam tempoh 23 tahun daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan proses penulisan Al-Quran? Dan kita lihat proses ini sehingga ke zaman Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran apabila turun kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada sahabat, maka Al-Quran pada ketika itu disimpan dengan cara dihafaz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk berlaku penulisan Al-Quran ini, tetapi tulisan-tulisan Al-Quran ini yang ditulis di pelbagai medium, ada yang ditulis di atas kulit kambing, ada yang ditulis di atas batu dan sebagainya, diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seterusnya apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke zaman Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rashidin yang pertama, maka Abu Bakar telah mengarahkan supaya dikumpulkan satu mashaf, ditulis satu mashaf. Setelah Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Rashidin yang kedua, ketika zaman Abu Bakar, Khalifah yang pertama, telah menasihatkan Abu Bakar untuk mengumpulkan mashaf Al-Quran kerana bimbang Al-Quran itu luput atau hilang setelah ramai daripada kalangan sahabat ridwanullah alaihim yang menghafaz Al-Quran telah wafat, sehingga dikatakan sejumlah 1,200 orang dalam riwayat wafat di dalam perang Al-Yamamah, iaitu perang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang dengan Musailamatul Kazzab yang telah mendakwa menjadi nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini telah murtad. Apabila dibimbangi oleh Sayyidina Umar tentang kewafatan sejumlah besar para penghafal Al-Quran daripada kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ini, maka Sayyidina Umar telah menasihatkan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran atau menulis Al-Quran dalam satu mashaf, dan telah diterima oleh Abu Bakar. Seterusnya pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, Khalifah Rasyidin yang kedua,
naskah yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Rasyidin yang pertama, telah disimpan oleh Sayyidina Umar. Disimpan, dan Umar telah mengamanahkan anak anda baginda Hafsah binti Umar untuk menyimpan bagi pihak Sayyidina Umar Al-Khattab. Seterusnya pada zaman Sayyidina Uthman Al-Affan, Khalifah Rasyidin yang keempat, iaitu pada tahun 24 Hijrah, telah berlaku perbalahan umat Islam berkaitan dengan cara bacaan Al-Quran sehingga hampir menumpahkan darah. Maka seorang sahabat, iaitu Huzaifah Al-Yamani, telah mencadangkan disatukan mashaf yang pelbagai yang telah disalin oleh para sahabat dalam satu mashaf dan tulisan yang sama. Zaid bin Sabit, salah seorang sahabah radhiyallahu anhu, telah diamanahkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan untuk mengetuai penulisan Al-Quran ini dalam satu mashaf yang sama, dalam bentuk tulisan yang sama. Dan mashaf yang disimpan oleh Sayyidatina Hafsah, anak anda kepada Sayyidina Umar, telah dijadikan sebagai panduan. Di antara syarat untuk penulisan penyatuan tulisan Al-Quran pada zaman Osman ini, yang seterusnya mashaf ini dikenali sebagai mashaf Osmani, antara syarat-syaratnya yang pertama sekali ialah Al-Quran akan ditulis mengikut lahjah Quraisy, kerana pada ketika itu perbalahan berlaku kerana terdapat pelbagai lahjah atau pelbagai dialek yang dituliskan, yang ditulis yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka syarat yang pertama yang ditetapkan ialah mesti mengikut lahjah Quraisy. Yang kedua, ayat-ayat akan dikaji dan dipastikan merupakan ayat yang benar dan sahih daripada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ayat-ayat mansukh atau dibatalkan. Ada di antara ayat Al-Quran ini dimansuhkan setelah turunnya ayat yang lain yang membatalkan. Mansuh ni maksudnya pembatalan. Ayat-ayat mansukh yang telah dibatalkan tidak lagi ditulis. Yang keempat, Al-Quran akan ditulis tanpa titik, telah ditulis tanpa titik untuk meraihkan dialek ahrufus sab'ah, dialek 7 dialek Al-Quran. Seterusnya, yang keenam, Al-Quran yang ditulis ini akan dihasilkan dalam 6 salinan. Satunya akan dihantar ke Makkah. Setelah dihantar ke Makkah, satunya dihantar ke Syam, seterusnya satu ke Basrah, satu ke Kufah, satu di Madinah, dan satu disimpan oleh Khalifah Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Begitulah penulisan Al-Quran, dan penulisan Al-Quran ini telah berkembang sehinggalah sampai ke zaman kita sebagaimana yang ada pada kita sekarang ini, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketulinannya dan tidak akan terseleweng hinggalah ke hari kiamat. Seterusnya, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ulang kaji juga berkaitan dengan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penurunan ini juga telah menjadi titik tolak kepada perlantikan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan seterusnya sebagai rasul. Ayat yang pertama yang diturunkan, yang disepakati oleh para ulama, yang ditarjihkan, yang telah disahihkan oleh para ulama ulumul Quran, ialah ayat yang pertama hingga kelima daripada surah Al-Alaq, berdasarkan kepada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau telah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah. Ayat yang pertama yang dimulai, yang disampaikan kepada Rasulullah daripada wahyu, ar-ru'ya as-sadiqah fi naum,
melalui mimpi sewaktu tidur. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subh. Kemudian Rasulullah SAW setelah menerima beberapa mimpi yang benar, ru'ya sadiqah ini, telah berkeinginan untuk berkhalwah ataupun mengasingkan diri, ya. Maka Rasulullah SAW telah mengasingkan diri di Gua Hira, okay, dalam keadaan baginda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah pada suatu hari datanglah Jibril alaihi salam ke Gua Hira, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri. Maka malaikat Jibril ini yang tidak dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu telah berkata, "Iqra." Bacalah. Dalam keadaan tergamam, terkejut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah menjawab, "Ma ana biqari'in." Aku tidak pandai membaca. Maka Jibril telah berkata lagi, "Fa akhadhani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, telah bersabda, "Fa akhadhani faghattani hatta balagha." Kemudian Jibril telah menarik dan memelukku sehingga terasa sesak nafas. Kemudian telah melepaskan aku. Faqala, maka telah berkata Jibril lagi, "Iqra," bacalah. Maka faqultu, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari'in." Aku tidak mampu untuk membaca. Maka seperti kali pertama, Jibril telah menarik Rasulullah dan memeluk Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sesak nafas. Faqala, kemudian Jibril telah melepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Jibril telah berkata, "Iqra," bacalah. Faqultu, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari'in." Kali ketiga Rasulullah menjawab, "Aku tidak mampu membaca." Fa akhadhani faghattani tsalitsah. Maka Jibril telah menarik dan memeluk Rasulullah SAW buat kali yang ketiga sehingga berlaku sesak nafas baginda sallallahu alaihi wasallam. Summa arsil, kemudian Jibril telah melepaskan Rasulullah SAW buat kali yang ketiga. Faqala, maka pada kali yang keempat Jibril telah menurunkan wahyu yang pertama kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Alaq 1 hingga 5 ini yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Inilah wahyu yang diturunkan pertama kali kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Izzah, yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita ulang kaji juga ayat yang terakhir yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai pendapat yang ada, para ulumul Quran telah mentashihkan ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-281 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Yang bermaksud, dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seseorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Pandangan ini berpandukan kepada satu hadis daripada satu hadis yang berbunyi, "Haddatsana Al-Qasim qala haddatsana Al-Husain qala haddatsana Abu Tamilah an Ubaid bin Sulaiman an Ad-Dhahhak an Ibn Abbas Hujjaj an Ibn Jurayh qala Ibn Abbas, akhiru ayah nazalat minal Quran." Ayat yang terakhir diturunkan daripada Al-Quran ialah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah."
Catatan ini daripada catatan di dalam tafsir At-Tabari. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qala Ibnu Jurayj telah berkata, yaquluna inna an-nabiyyi disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha ba'daha tis'u layalin. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah telah hidup selama 9 hari. Wa bada yaumil sabti wa mata yaumil itsnain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna jarak daripada turunnya ayat ini kepada waktu kewafatan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 9 hari. Maka ulama telah bersepakat bahawa inilah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi info tentang Al-Quran yang perlu kita tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Dan huruf-huruf hijaiyah yang terkandung di dalam Al-Quran terdapat 28 huruf. Alif, ba, ta, seterusnya itu terdapat 28 huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran mengandungi 30 juzuk. Al-Quran mengandungi 30 juzuk, dan yang ketiga, Al-Quran mengandungi 60 hizib. Satu hizib lebih kurang separuh juzuk. Dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memastikan diri kita dapat membaca Al-Quran. Paling minimumnya satu juzuk, insya-Allah kita cuba khatamkan Al-Quran. Al-Quran ada 30 juzuk. Al-Quran mengandungi 60 hizib, iaitu separa juzuk. Dan seterusnya, Al-Quran mengandungi 240 makra'. Satu makra' bersamaan 1/4 juzuk. Al-Quran mengandungi 114 surah mengikut jumhur ulama'. Manakala mengikut Al-Imam Mujahid, Al-Quran mengandungi 113 surah sahaja. Kenapa? Kerana mengikut pandangan Mujahid, surah Al-Anfal dan surah At-Taubah itu digabungkan menjadi satu surah. Maka surah-surah dalam Al-Quran bilangannya mengikut Imam Mujahid berjumlah 113, walau bagaimanapun jumhur ulama menetapkan bahawa jumlah surah dalam Al-Quran ialah 114, yang mana surah Al-Anfal satu surah dan surah At-Taubah itu satu surah yang lain. Al-Quran juga mempunyai 320,015 huruf. Jika dikira dari sudut huruf, ada 320,015 huruf. Manakala kalimah atau perkataan di dalam Al-Quran terdapat 77,439 perkataan. Dan yang terakhir, jumlah ayat di dalam Al-Quran, kalau yang biasa kita dengar, yang glamournya ada 6,666, 6,666. Itu pandangan yang tidak muktabar. Pandangan yang muktabar hasil daripada perbincangan ulama ulumul Quran. Ayat-ayat Al-Quran bilangannya ialah 6,236 ayat. 6,236 ayat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit ulang kaji kita tentang Al-Quran dengan bersempena nuzulul Quran ini. Seterusnya insya-Allah kita akan cuba saya akan cuba sebut beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Al-Quran yang pertama ialah Al-Quran adalah merupakan syafaat kepada umat manusia, umat Islam, terutamanya di hari akhirat kelak. Hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, mafhumnya
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis ini merupakan hadis yang direkod dalam Sahih Muslim dan merupakan hadis sahih. Saya ulang, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembaca. Jika kita nak memastikan bahawa Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita, marilah sama-sama kita terus untuk menjadikan Al-Quran kitab yang mandatori untuk kita membacanya, supaya Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak, insya-Allah. Yang kedua, kelebihan Al-Quran. Al-Quran ialah sebagai pembela kepada umat Islam. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membacanya dan mengamalkan isi kandungannya, didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini menghujah, yakni mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Maksudnya Al-Quran boleh menjadi peguam bela atau pembela kepada kita pada hari kiamat. Hadis ini juga direkodkan, dicatat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan Al-Quran yang ketiga ialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah merupakan sebaik-baik amalan dia. Satu hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang belajar, mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Hadis ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Seterusnya, kelebihan Al-Quran yang keempat ialah 2 pahala bagi orang yang susah menyebut dan membaca Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan dalam keadaan dia susah untuk membaca Al-Quran, dia mendapat 2 ganjaran pahala. Hadis daripada Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama ialah pahala membaca Al-Quran, dan pahala kedua ialah pahala kesusahan usaha dia untuk menyebut ayat-ayat suci Al-Quranul Karim itu. Hadis ini juga telah dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Seterusnya, kelebihan Al-Quran yang kelima. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat golongan pembaca Al-Quran. Dari hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mafhumnya, sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran. Hadis ini juga dicatat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengangkat martabat kita dengan sebab Al-Quran, dan Allah juga boleh merendahkan, menjatuhkan martabat kita dengan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Al-Quran ini menjadi asbab terangkatnya martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan Al-Quran yang keenam ialah apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat ketenangan. Hadis daripada Barra' bin Azib radhiyallahu anhu telah berkata, seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Maka awan di langit mula melindunginya dan semakin hampir, dan kudanya mula menjauhinya.
Apabila menjelang pagi beliau pergi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa tersebut, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya itulah sakinah, yakni ketenangan yang turun disebabkan bacaan Al-Quran. Daripada hadis ini kita lihat awan apabila dia membaca surah Al-Kahfi, awan telah melindunginya. Ini menunjukkan bahawa sesiapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapat ketenangan. Seterusnya kelebihan Al-Quran ialah yang ketujuh, membaca dan memperelokkan bacaan Al-Quran akan mendapat kebaikan dan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu masa nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, perbaikilah dan perelokkanlah bacaan Al-Quran seperti mana engkau memperelokkan urusan di dunia. Sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhir ayat yang engkau bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Hadis ini statusnya hasan sahih. Daripada hadis ini dicatatkan, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat engkau akan ditentukan di akhir ayat yang engkau bacakan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya yang ke-8, kelebihan Al-Quran ialah fasih membaca Al-Quran lebih layak menjadi imam solat berjemaah. Ini kelebihan orang-orang yang fasih dan menghafaz Al-Quran. Mereka lah yang paling layak untuk menjadi imam bagi solat berjemaah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling layak mengimami kaum di dalam sembahyang ialah mereka yang terfasih dalam membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kelebihan Al-Quran yang ke-9, setiap satu huruf baca Al-Quran akan mendapat 10 ganjaran pahala. Satu huruf Al-Quran apabila dibaca akan memberikan 10 ganjaran pahala. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Aku tidak bermaksud alif, lam, mim ialah satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dan statusnya merupakan hadis sahih, hasan sahih. Seterusnya, kelebihan Al-Quran yang ke-10 ialah memperelokkan suara dengan Al-Quran adalah satu tuntutan. Daripada Al-Barra' bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, suara yang paling elok. Hadis ini adalah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Dan yang terakhir, kelebihan Al-Quran, Al-Quran akan menjauhkan kita daripada kesesatan. Wa haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat jika berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjauhkan kita daripada kesesatan. Seterusnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, kita dapat berkaitan dengan nuzul Al-Quran ini ialah apakah tanggungjawab kita sebagai Muslim terhadap Al-Quran setelah kita menelaah semula apakah itu kitab Al-Quran, maka sudah tentu di sana terdapat tanggungjawab yang perlu kita laksanakan terhadap Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya akan menyebut tanggungjawab kita sebagai Muslim terhadap Al-Quran sebagai kesimpulan daripada sedikit perbincangan kita berkaitan nuzul Al-Quran pada hari ini. Tanggungjawab kita yang pertama terhadap Al-Quran ialah yang pertama sekali mengimani ataupun beriman dengan kebenaran kitab Al-Quran. Hendaklah kita beriman dengan sepenuh keimanan dengan kebenaran kitab Al-Quran tanpa ada walau sedikit pun keraguan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang bermaksud itulah kitab, itulah Alkitab yang tiada keraguan padanya sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ini tanggungjawab pertama kita, mengimani dengan kebenaran kitab Al-Quran. Barang siapa yang tidak beriman dengan Al-Quran boleh jatuh ke lembah kekufuran. Tanggungjawab kita yang kedua sebagai Muslim terhadap Al-Quran ialah mempelajari dan memperelokkan bacaan Al-Quran. Istiqamahlah kita mempelajari kaedah membaca Al-Quran yang paling betul dari segi tajwid, dari segi makhraj tempat keluar dan sifat huruf, walau di peringkat mana umur kita, walau di peringkat mana kita berada. Tuan-tuan dan puan-puan, tiada istilah terlambat dalam urusan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran walaupun sehingga ke hujung nyawa kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih yang bermaksud sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Hadis ini telah kita sebut sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya tanggungjawab kita yang ketiga sebagai Muslim terhadap Al-Quran ialah terus-menerus membaca Al-Quran. Hendaklah kita istiqamah membaca Al-Quran walau di mana dan pada waktu mana kita berada. Peruntukkanlah masa setiap hari untuk kita membasahi lidah dan bibir kita dengan tutur bahasa kalam Allah. Di dalam bulan Ramadan ini kita lihat seluruh umat Islam berlumba-lumba membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, berlumba-lumba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Moga-moga amalan dalam bulan Ramadan ini akan berterusan. Walau pada waktu mana kita berada, walaupun kita berada di luar bulan Ramadan. Satu hadis daripada Imam Muslim, hadis sahih yang mafhumnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar usaha kita membaca Al-Quran istiqamah. Kalau boleh setiap hari kita perlu membaca Al-Quran. Dan moga-moga Al-Quran ini akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat besok. Seterusnya, tanggungjawab kita sebagai Muslim terhadap Al-Quran yang keempat, berusaha menghafaz Al-Quran. Berusahalah menghafaz atau mengingati mana-mana ayat-ayat Al-Quran mengikut kemampuan yang kita ada. Agar sebahagian daripada anggota kita, satu juzuk daripada anggota kita, terutamanya akal kita dapat bersatu dengan sebahagian atau satu juzuk daripada kalam Allah, bersatu dengan kalam Allah. Dalam satu hadis sahih hasan sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang mafhumnya, Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak ada di dalam dadanya sepotong pun ayat Al-Quran adalah seperti rumah yang ditinggalkan kosong tanpa penghuni. Janganlah kita menjadi manusia yang tidak yang kosong dada kita daripada Al-Quran. Biarlah ada sebahagian daripada Al-Quran
yang bersatu dengan tubuh badan kita. Biarlah kita menghafaz Al-Quran ini mengikut kemampuan yang kita ada supaya kita tidak digolongkan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, seolah-olah kita ni seumpama rumah yang kosong, yang tidak ada penghuni. Seterusnya, tanggungjawab kita yang kelima terhadap Al-Quranul Karim ialah memahami dan mentadabbur maksud ayat-ayat Al-Quran. Hendaklah kita mempelajari dan menelaah maksud ayat-ayat Al-Quran, kalau boleh setiap hari, dan secara berguru, supaya kita tidak tersalah faham, agar kefahaman kita dalam beragama sentiasa bercambah dan bertambah ilmu kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Sad ayat ke-29 yang mafhumnya, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu dan umatmu, wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Marilah sama-sama, di samping kita membaca Al-Quran, kita berusaha memahami dan mentadabbur maksud setiap ayat di dalam Al-Quran. Semoga kefahaman kita daripada ayat-ayat Al-Quran ini akan menjadikan kita Muslim yang lebih sempurna dan lebih faham berkaitan dengan arahan-arahan perintah dan larangan Allah yang perlu kita patuh. Seterusnya, tanggungjawab Muslim terhadap Al-Quran, tanggungjawab kita yang keenam ialah mengamalkan segala pengajaran Al-Quran. Marilah sama-sama kita beramal dengan segala pengajaran dan pengetahuan yang diperolehi daripada Al-Quran. Hendaklah kita patuhi segala suruhan Allah dan jauhi segala larangan Allah yang tercatat di dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka, tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah merupakan orang-orang yang fasik. Marilah kita mengamalkan segala pengajaran yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan suruhan Allah, dan kita menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tanggungjawab kita sebagai Muslim terhadap Al-Quran yang ketujuh ialah menyampaikan Al-Quran. Hendaklah kita sampaikan sekelumit ilmu yang benar daripada Al-Quran yang kita ketahui kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat kita, kepada rakan-rakan kita, kerana ia adalah sedikit daripada khidmat bakti kita dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kalam Allah. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, merupakan hadis sahih yang bermaksud balighu anni, sampaikanlah daripadaku walau sepotong ayat. Yang matanya balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sepotong ayat. Tanggungjawab kita yang seterusnya sebagai Muslim terhadap Al-Quran ialah mempertahankan kebenaran Al-Quran. Ini tanggungjawab kita yang terakhir yang kita akan sebut pada hari ini ialah terhadap Al-Quran ialah mempertahankan kebenaran Al-Quran. Hendaklah kita berkorban dalam mempertahankan Al-Quran, kerana ia adalah bukti ketulinan dan ketulusan iman yang ada di dalam hati kita.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 yang mafhumnya. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian mereka terus percaya dengan tidak ada keraguan lagi. Serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Apabila kita telah beriman dengan kesucian kitab Al-Quran, adalah kita mempertahankan Al-Quran dengan sebenar-benarnya daripada dibolak-balikkan, diperkotak-katikkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab dengan jiwa dan harta benda kita. Semoga Al-Quran itu terus bersinar sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan yang ada dalam secara dalam talian pada pagi yang berbahagia ini, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Kita bermula tadi dengan mengulang kaji semula kitab Al-Quran, latar belakang serta maksud nuzulul Quran, dan kita akhiri dengan menyebut tanggungjawab kita terhadap Al-Quran yang sepatutnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya masa pun sudah melebihi daripada yang sepatutnya. InsyaAllah segala apa yang telah diperbincangkan pada hari ini yang merupakan bentuk ulang kaji semula tentang Al-Quran dan konsep nuzulul Quran, mudah-mudahan segala yang baik, segala yang bermanfaat itu kita jadikanlah sebagai teladan dan kita amalkanlah dalam kehidupan kita. Jika sekiranya di sana terdapat kesilapan-kesilapan yang dituturkan oleh saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa saya. Dan insya-Allah jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berpandangan ilmu-ilmu yang kita bincangkan pada hari ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, bolehlah kita sampaikan kepada rakan-rakan kita yang tidak berkesempatan untuk mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan hasrat penganjur iaitu Barisan Kepimpinan Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah seperti yang dihasratkan terhasil daripada program ceramah nuzul Quran ini tercapai hasrat, dan mudah-mudahan dia adalah merupakan satu daripada khidmat bakti kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala bagi yang menyampaikan dan yang mendengarnya. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan ganjaran kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, teruslah kita beriman, membaca, mengamalkan, mentadabbur, mengamalkan dan menyampaikan Al-Quran terutamanya dalam bulan Ramadan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan lipat ganda ganjaran kepada kita. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai satu lubuk untuk kita memperolehi ganjaran-ganjaran pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, begitulah sekian sebanyak perkongsian yang saya dapat berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Segala apa yang baik itu datang daripada Allah,
Segala kelemahan itu merupakan kelemahan saya dan kelemahan kita semua. Hakikatnya kelemahan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairul jaza. Syukran jazilan, jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nur Azlan bin Muhammad Nur atas kesudian beliau berkongsi dengan kita hari ini berkaitan dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang diberikan oleh penceramah kita sebentar tadi memberi impak yang positif dalam hati kita, dalam jiwa kita, untuk kita meneruskan ibadah puasa yang berbaki lagi di dalam bulan Ramadan ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira mengakhiri program ceramah nuzul Quran kita pada hari ini, akhir kata daripada saya, bersempena dengan nuzul Al-Quran, marilah sama-sama kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pembimbing rohani kita, panduan hidup dalam kita mendepani hidup di atas muka bumi ini yang penuh dengan pancaroba. Mereka yang menjadikan Al-Quran di hadapan, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai satu keutamaan, akan selamat dunia akhirat. Adapun mereka yang menjadikan Al-Quran itu di belakang, pasti akan hancur binasa. Sekian sahaja daripada saya. Sebelum saya menutup program kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin mengulangi makluman yang awal berkenaan dengan link kuis online yang akan kita berikan kepada murid-murid, khususnya murid-murid sekolah rendah. Selesai sahaja ceramah kita pada hari ini, pihak penganjur akan menyediakan link kuis nuzul Al-Quran secara atas talian. Jadi link tersebut bolehlah didapati di bahagian info ataupun deskripsi di channel YouTube dan Facebook Pekdis Perak Tengah. Masa untuk menjawab adalah bermula sahaja tamat ceramah hari ini sehinggalah jam 6.30 petang hari ini. Jadi kepada murid-murid sekalian, boleh minta bantuan guru-guru, ustaz-ustazah untuk menjawab, dan murid yang bertuah akan diberikan dipilih oleh pihak penganjur dan diberikan sijil dan hadiah, insya-Allah. Sekian sahaja daripada saya. Mohon ampun dan mohon maaf atas segala kelemahan. Kelebihan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kelemahan itu adalah daripada diri saya sebagai manusia, sebagai hamba yang tidak lari daripada melakukan kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.